Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat wal afiat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah dengan pengasihnya sifat yang ada dalam Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk meneruskan menjadi hamba Allah di bulan Ramadan. Hari ini saja sudah masuk Ramadan yang ke-24. Maka ini bermakna 23 hari sudah lepas. Sebagai orang beriman, kita kena berharap semoga Allah terima amal kita yang lepas. Dan pada masa yang sama kena takut amal kita tidak diterima oleh Allah. Jadi oleh itu janganlah kita sambil lewa dengan amal yang kita kerjakan. Bahkan kita kena semakin bersungguh-sungguh ke akhir Ramadan. Boleh jadi inilah Ramadan yang terakhir buat kita semua. Jadi oleh itu orang beriman dia tak akan tenang dengan amal yang dikerjakan, kerana dia tak tahu amalnya diterima ataupun tidak. Hanya orang yang tenang beramal ni orang munafik saja. Jadi oleh itu kita ni kena berusaha untuk jadi orang yang benar-benar beriman. Maka oleh itu pastikan Ramadan yang berbaki dari Ramadan ini ialah amal yang kita usahakan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita dapat amal. Para jemaah yang saya hormati, hari ini saya nak kongsikan tentang tazkirah Ramadan, bulan jihad. Saya nak cerita pasal jihad sikit. Tapi bukan suruh pergi perang, bukan. Jihad ada kupasan yang saya ingin kongsikan. Para jemaah yang saya hormati, muslimin dan muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah bulan ibadat. Tetapi bukan hanya semata-mata ibadat, tapi dia adalah bulan tambah amal ibadat. Sebagai contoh, orang ramai baca Quran hanya Ramadan je. Kan ada orang tanya, bulan Ramadan ni nak berapa kali khatam? Maka jawapannya, setiap bulan kena khatam. Kalau mampu. Kalau tak boleh, setiap bulan kena usahakan jangan ada tinggal Quran. Jadi bukan Ramadan je baca Quran, tetapi dia jadi nilai lah. Mana siapa yang boleh baca Quran bulan Ramadan, automatik lepas Ramadan dia boleh baca Quran. Tu dia punya ilmu dia. Tapi bukan maknanya amal ni hanya Ramadan. Amal sepanjang tahun. Jadi Ramadan bukan bulan untuk beramal, tapi bulan untuk tingkatkan amal. Jadi salah lah siapa kata, oh aku nak puluh ni, nak semua, nak buat benda semua, Ramadan je buat. Maka dia akan berhenti beramal sesudah selesai Ramadan. Maka oleh itu, sebab tu tajuk yang saya bawa adalah Ramadan bulan jihad. Dan sememangnya dalam sirah Nabi SAW, kalau kita baca sejarah Islam, antara peperangan yang pernah berlaku
di bulan Ramadan ialah bulan Perang Badar. Perang pertama dari Islam. Perang Badar berlaku 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Orang Islam zaman kita hari ni nak beramal pun malas, betul tak? Bukan orang lain lah, diri saya sendiri. Kita bila awal tu okey, momentum beramal tu okey, cantik. Tarawih penuh. Lepas tu pula rajin pula nak tadarus. Kemudian subuh penuh sampai keluar kan. Ramai betul awal-awal Ramadan. Bila makin hujung, mana pergi orang-orang ni? Memanglah kot dia buat tarawih tempat lain. Dia buat tarawih dekat tu pasar raya, okey lah. Dia buat tarawih kat Jalan Tar, harap-harap begitu. Sambil-sambil beli belah dia buat tarawih sana. Mana tahu, jangan sangka buruk Jangan sangka buruk kawan-kawan kita. Kok dia buat tarawih sana, mana tahu. Kemudian saya nak sentuhnya, sahabat Ramadan bukan beramal, siap perang lagi. Dan perang pula jumlah yang mereka lawan bukan sedikit, ramai. Kalau perang Badar, bilangan orang Islam hanya 313. Ini mengikut satu pendapat. Ada kata 340 orang. Tak apalah, yang penting sikit dia berbanding orang kafir. Orang kafir 1000 orang. 1000 lawan 300. Kalau fikir logik, menanglah orang kafir. Tapi tidak. Orang Islam menang. Antara lagi peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan, iaitu Fatah Mekah. Fatah Mekah berlaku 19 Ramadan tahun 8 Hijrah. Nabi masuk Madinah, Nabi keluar daripada Madinah 10 Ramadan sampai ke Mekah 19 Ramadan, masuk Mekah. Dan hari masuk Mekah tidak ada peperangan. Masuk dengan aman damai. Itu bulan Ramadan. Dan Nabi daripada Madinah ke Mekah berjalan kaki. Puasa tu berapa dekat, berapa jarak antara Mekah Madinah. Siapa pernah pergi umrah dia tahulah. Rajin ke kita nak jalan kaki daripada Madinah ke Mekah tu? Tak ada siapa pun, semua nak naik kenderaan. Kalau boleh nak kereta, ada tak yang paling cepat, ada tak? Kalau pergi musim haji kan? Kan semua lambat, semua slow je. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, berbanding dengan kita ni jauh dengan Nabi SAW dan para sahabat. Sahabat bulan Ramadan bukan beramal, perang. Kita jangankan nak perang, beribadat pun slow. Lemah je beribadat. Jadi jihad kita bulan Ramadan adalah bersungguh-sungguh beramal. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kena pastikan diri kita bertambah amal. Lagi hujung, lagi banyak amalnya. Dan amal kita dikira di hujung. Sebagaimana riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi beritahu innamal a'malu bil khawatim. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban. Amal itu dikira di hujung. Kalau hujung ada tarawih, adalah sepanjang bulan. Kalau ada sedekah hujung Ramadan, adalah sedekahnya. Kalau dia punya hujung Ramadan ada qiyamul lail, ada tahajud, ada beramal, maka akan dikira sepanjang Ramadan begitulah. Dia dikira di hujung. Namun malangnya kita hujunglah paling banyak hilang. Hujunglah banyak kita pergi alasan nak buat tu, nak buat ni, sibuk dengan perayaan. Jangan kita buat macam tahun lepas kan. Tahun lepas adalah tahun yang menyedihkan. Maksudnya bila hujung Ramadan, memanglah kita terkejut dengan raya tu. Sebenarnya bagi orang Islam tak berlaku terkejut tu. Sebab kita memang sentiasa bersedia bila nak raya. Dan raya kita orang Islam bukanlah dengan seronok pesta macam orang bukan Islam. Kita sambut Syawal dengan bersyukur sebab habis sempurna Ramadan. Tapi apakan daya, ada sebahagian kita orang Islam, dia bukan pentingkan Ramadan, dia pentingkan Syawal. Sebab tu dia marah dengan mufti. Apa mufti tak boleh tahu ke tarikh tepat bila nak jatuh 1 Syawal? Marah mufti. Mufti pun manusia biasa, mana dia tahu waktu bila anak bulan nampak. Jadi oleh itu para jemaah yang hormati, kita ni jadilah orang yang benar beriman. Maka Ramadan tu yang kita tumpu, bukan Syawal. Dan satu lagi peristiwa yang berlaku di bulan Syawal pun perang juga. Perang apa yang berlaku bulan Syawal? Perang Uhud tahun 3 Hijrah. Tadi bulan Ramadan perang, bulan Syawal pun pergi perang. Itulah sahabat radhiyallahu anhum.
terbalik dengan kita. Kita ni banyak berlawanan dengan apa yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan jihad yang kita faham hari ni, kebanyakan orang faham adalah perang. Tak ada ramai yang, kalau kita tanya, apa kamu faham pasal jihad? Perang apa lagi? Yang ni kita kena betulkan. Jihad bukanlah perang. Jihad adalah menegakkan agama. Maka setiap perkara yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah ni dipanggil jihad. Sebagai contoh, kita datang berjemaah nak semayang Zuhur, ini tujuan nak menegakkan syiar sebagai orang Islam, wujudkan semayang Zuhur berjemaah, maka itu juga dipanggil jihad. Sebab boleh je kita semayang Zuhur kat rumah, betul tak? Boleh je semayang Zuhur bersama adik keluarga kita kat rumah, semayang Zuhur juga, berjemaah juga. Tapi kita datang rumah Allah, sebab nak tegakkan agama Islam tu mesti di rumah Allah, maka kita juga dipanggil berjihad. Jadi tak semestinya pergi perang tu jihad. Yang ni kita kena betulkan kefahaman masyarakat kita. Dan kalau kita lihat pun dalam sejarah Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Umar Palampuri rahmatullahi alaih dalam kitab yang dikarang oleh beliau, beliau kata, kita ni kalau nak faham makna jihad sebenar, kena faham ikut apa yang Nabi beritahu kepada sahabat. Dalam semua peperangan yang Nabi hantar para sahabat, perkara pertama yang Nabi akan pesan kepada sahabat untuk berjihad bukanlah pergi bunuh orang kafir semata-mata, bukan. Kebanyakan orang kita hari ni pantang orang kafir, apa-apa kan agama kita, semua kita bakal melenting dan cepat nak pergi bunuh dia. Kita kata halal darah dia. Sabar dulu. Kita kena tengok bagaimana sejarah Islam. Zaman Nabi SAW, bila Nabi hantar sahabat untuk pergi mana-mana tempat untuk berlakunya peristiwa perang, mula-mula sekali Nabi akan pesan pada sahabat adalah mengajak mereka beriman kepada Allah dahulu. Kalau mereka bersedia beriman kepada Allah, maka mereka jadi orang Islam. Darah mereka sama macam darah orang Islam, tak boleh. Kena jaga harta dan maruah mereka. Hatta satu orang tu pun, contoh masa dia tengah lawan perang tu, tiba-tiba dia sebut nama Allah, dia mengucap kalimah syahadah, dia tengah lawan ni, dia kafir, orang Islam lawan dengan dia. Tiba-tiba sikit lagi nak pancung, dia boleh cakap asyhadu an la ilaha illallah. Ni pedang sikit lagi nak kena tengkuk dia. Maka orang Islam tadi haram tak pergi teruskan pedang tadi. Maka kalau ada orang tanya, ni sebab ni berlaku di zaman sahabat. Ya Rasulullah, dia tu mengucap sebab dia takut mati. Maka Nabi kata, macam mana kau tahu hati dia? Tu saya nak, dalam perang tu, dalam perang. Ini bukan perang. Kita sikit-sikit nak melenting, sikit-sikit nak terus nak bunuh orang tu, tak puas hati sikit dengan orang ni, kita nak hentam dia. Sabar, ikut kaedah, ikut Quran dan hadis. Kemudian kalau orang kafir tadi tak nak terima Islam, maka kita akan paksa, orang Islam akan paksa mereka bayar cukai kepala. Dia panggil jizyah. Maka kalau sedia bayar cukai, mereka akan jadi kafir zimmi, duduk di bawah pemerintahan orang Islam. Itu yang kita panggil orang kafir dalam Malaysia ni, kafir zimmi. Cina ke India ke tu, maka darah mereka kita tak boleh sesuka hati pantang sikit tu nak mengapa-apakan mereka, tak boleh. Ketiga, kalau mereka tak nak bayar jizyah, tak nak bayar cukai kepala, baru perang, baru start perang. Perang pula dalam kaedah Islam bukan perang kat tempat tinggal mereka, tak boleh. Perang kat mana? Semua jauh daripada penempatan. Sebagai contoh, tempat perang Badar, semua luar daripada kota Mekah, Madinah. Perang Uhud, siapa pernah pergi tempat gunung Uhud? Mana ada rumah kat situ? Tak ada penempatan kat situ. Sebab itulah tempat nak perang, baru betul. Tak ada orang, tak ada pokok, tak ada apa, tak ada binatang. Ini memang kita sama dengan musuh, itu baru betul perang. Tapi kalau hari ni, dia tak kira, betul tak hari ni? Kalau orang tu dah rumah tu juga ada hentangnya. Ini kesalahan orang Islam yang tak faham makna jihad yang betul. Kemudian juga, perang pula, dia mesti jauh daripada pendapatan orang ramai, walaupun jauh, walaupun tempat tinggal orang bukan Islam. Contoh, orang Islam tu ramai, maka tak boleh perang kat tempat orang bukan Islam tadi. Keluar, cari tempat lain dan mulakan perang di sana. Dan perang pula, kalau ikut zaman Islam dahulu, bukan dia macam kita faham, asal perang je, tak berhenti-henti.
Perang zaman dulu pun ada rehat ya. Lepas masuk je dekat maghrib, mereka berhenti. Stop dulu. Besok sambung. Kalau tak habis lagi perang. Maknanya dalam perang pun ada tolak ansur lagi. Padahal ni musuh ni. Padahal musuh depan. Jadi oleh itu, banyak kaedah-kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW yang kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sebenarnya, Islam memang sangat berlemah lembut dengan orang bukan Islam. Walaupun dalam peperangan. Jadi kita, apa yang saya nak kongsikan pada makna jihad yang betul adalah, sebenarnya Islam bukan untuk kekerasan, tapi Islam mengajak kita kepada berdamai sesama orang Islam khususnya, dan bukan Islam. Dalam Quran juga Allah beritahu kita kalau nak berbaik kepada orang bukan Islam, tak ada masalah. Antaranya dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tak larang kamu daripada berbuat baik dengan orang yang tak memerangi kamu, yang tak lawan kamu, yang tak halau kamu. Maka kalau dia orang ni kafir ni okey, baik, maka kamu boleh buat baik dengan mereka. Sebagai contoh, di sini mungkin ada jiran-jiran yang bukan Islam. Kan ada kan di sini? Jadi bila kita ada jiran-jiran yang bukan Islam, kita sebagai orang Islam tunjukkan yang kita ni jihad apa dia? Kita buat baik. Ini perintah Allah dalam Quran. Tabarruhum, buat baik kepada orang kafir yang tak mencela agama kita lah. Yang dia tak ada masalah, dia hormat kita, kita puasa pun dia hormat, dia pun tanya khabar, tak balik kampung ke? Contoh kan. Kampung mana apa semua saja tanya khabar, dah buka puasa ke? Pergi tarawih ke? Saja sembang kita. Padahal dia tahu je apa yang kita buat. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, dalam Quran kalau dengan orang kafir pun kita disuruh untuk berbuat baik, bagaimana dengan orang Islam tu sendiri? Orang Islam sama orang Islam sendiri. Lebih malang hari ini ialah orang Islam sama orang Islam bergaduh. Bila orang Islam sama-sama orang Islam bergaduh, maka jawapannya Allah akan tarik rahmat daripada orang Islam, dan orang Islam akan jadi lemah dan akan dipandang hina oleh bukan Islam. Dalilnya surah At-Taubah juzuk 11. Allah kata apa? Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Muka surat kedua, juzuk 11. Allah kata jangan kamu berbantah-bantah orang Islam, sama-sama kamu jangan bergaduh. Kerana bila kamu bergaduh, fatafshalu, kamu akan jadi lemah. Wa tashabari hukum, akan hilang kekuatan kamu. Orang kafir tak akan respect lagi orang Islam. Orang kafir akan pandang hina walaupun kita berpuasa, walaupun kita bertarawih, walaupun kita qiyamul lail. Tapi sebab sama-sama kita bergaduh. Datang surau berjemaah tapi orang ni tak mengang orang ni. Orang ni benci orang ni, orang ni kutuk orang ni. Orang ni memalukan orang ni. Maka sampai bila-bila pun orang Islam tak ada kekuatan, Allah akan biarkan orang Islam diperkotak-katikkan oleh orang bukan Islam. Maka oleh itu para jemaah yang saya hormati, kalau dengan orang bukan Islam pun kita disuruh berbuat baik, bagaimana dengan orang Islam itu sendiri? Lebih-lebih lagi lah kita dituntut untuk berbuat baik. Maka selain daripada makna jihad, kita bukan perang, ialah kita kena sama-sama dengan orang Islam berbaik, khususnya di bulan Ramadan ini. Kan ada hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pasal puasa. Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Bila kamu berada pada hari yang kamu berpuasa, janganlah dia berkata keji dan jangan bergaduh. Ni Nabi beritahu, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jangan berkata keji. Keji ni termasuklah mengumpat, mencela, menghina, komplain makanan, termasuk juga menipu. Ini satu pesanan saya nak beritahu pasal tipu ni. Nabi SAW bersabda pasal menipu ni, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi ajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak tinggal tipu, dan dia masih lagi melakukan tipu, dan dia tak tinggal lagi perkara kejahilan, maka Allah tak berhajat sikit pun dengan dia tinggalkan makan minum dia. Maknanya dia puasa, tapi sebab tipu Ramadan, Allah tak terima puasa dia. Dan kita jangan ingat tipu ni berlaku mudarat baru dikira tipu. Kadang-kadang tak ada mudarat pun dikira tipu juga. Sebagai contoh, ni bulan Ramadan. Saya bagi contoh bulan Ramadan. Kita pergi bazar Ramadan, kita beli makanan. Saya tak pasti dekat Syalan ni apa menu yang sedap, tak kisahlah beli apa pun. Jadi kita beli makanan. Mungkin sini ada glamour tepung pelita kot. Tepung pelita banyak jenis kan. Ada tepung pelita pajarah, ada. Sini mungkin nama lain kot, wallahualam. Tapi kita beli makanan.
Okey, bila kita keluarkan duit RM50 misalnya. Kita beli sikit je. Maka tuan punya kedai, tuan punya jual makanan, dia pun tanya, "Bang, tak ada duit kecil ke?" Biasanya orang akan jawab apa? Dia terus laju mulut kata, "Oh, tak ada lah." Kalau betul duit duit kecil tak ada dalam poket dia, selesai masalah. Tapi kalau ada duit kecil tapi tak nak keluarkan duit dia, sebab dia tak nak susahkan diri dia, maka dia telah menipu di bulan Ramadan. Allah sikit habuk pun tak peduli dengan puasa dia. Itu benda sikit je, kecil je. Itu belum campur tipu pasangan, tipu anak-anak, tipu kawan, tipu orang, tipu kawan tempat kerja, tipu kenalan, tipu macam-macam jenis tipu bulan Ramadan. Semua Allah tak akan terima puasa mereka. Jadi oleh itu takut dengan Allah pasal tipu ni. Tapi saya tak nak cerita pasal tipu. Ceritanya pasal kita ni sama orang Islam. Jangan cakap keji, jangan bergaduh. Bahkan kata lagi Nabi SAW, "Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Kalau ada orang yang cela dia, ada orang cari gaduh dengan dia, nak lawan cakap dengan dia, nak cari pasal dengan dia, beritahu ke orang tu, "Inni sha'im." Aku puasa. Yang ni jihad kita lagi. Tahanlah kemarahan, tahanlah emosi. Memang bulan Ramadan kita akan diuji. Kita akan ada je orang yang akan cari pasal dengan kita. Kadang-kadang yang cari pasal pula bukan orang lain, keluarga kita sendiri. Ni Ramadan, tahan mulut. Jangan maki, jangan marah, tahan sabar. Maka insya-Allah Allah akan terima puasa dia. Beritahu kat dia, "Saya puasa ni, saya puasa ni." Bukan makna habis ustaz lepas raya boleh sambung marah, bukan. Kalau orang tu boleh sabar bulan Ramadan, sebab Ramadan ni dipanggil madrasah. Madrasah Ramadan, tempat berlatih jadi baik bulan Ramadan. Kalau siapa boleh jadi baik bulan Ramadan, mudah-mudahan lepas raya nanti dia jadi baik. Istiqamah lah, dia akan tahan marah. Jadi kalaulah Ramadan yang punyalah baik ni, banyak keberkatan pun tak boleh jadi baik, lepas raya lagi lah sama je, perangai tak berubah. Jadi kalaulah orang cari pasal dengan kita, kita kena beritahu kat dia, "Inni sha'im." Bahkan ada hadis lagi satu sebut, kena sebut 2 kali. "Inni sha'im, inni sha'im." Saya sedang puasa, saya sedang puasa. Saya tak nak cari gaduh. Jadi jihad kita bulan Ramadan, jangan cari pasal dengan orang. Kalau orang cari pasal dengan kita, kita kena maafkan, jangan sambung gaduh tersebut. Kadang-kadang kita bawa ni nak balik kampung, jalan jam ni, mana tahu. Semua pakat balik kampung ataupun keluar pergi mana-mana. Sabar. Senyum. Hatta kalau terselisih kena kereta kita, mana tahu kereta dah cantik berkilat, siap polis untuk raya, tiba-tiba ada orang cium belakang kereta kita. Boleh tak kita keluar daripada kereta kita, kita senyum? Senyum boleh tak? Cakaplah boleh. Boleh insya-Allah. Kita keluar, kita senyum. Ini sebab apa saya kata, kalau kita boleh tahan kemarahan, maka insya-Allah Allah dah campak sayang Allah tu dalam hati kita. Sebab rahmah ni dalam hati. Dan siapa punya sifat rahmah tu? Allah. Maka kita sudah ada rahmah yang Allah punya. Mudah-mudahlah kalau orang cari pasal kita, kita tahan, sabar, senyum. Ada orang main kuajar ke dengan kita, contoh buat kereta tak betul, senyum je. Tak apa. Biarkan dia. Biarkan dia dengan diri dia. Ni mudah-mudahan saya cakap untuk diri saya juga yang cakap ni. Sebab kebanyakan kita semua memandu. Tak pasti depan saya semua jalan kaki, tak tahu lah. Kebanyakan kita memandu. Bahkan jalan kaki pun kadang-kadang kita kena uji, betul tak? Jalan kaki ke tempat sempit, misalnya kita beli barang, jalan mamai, apa nak marah juga. Kena langgar, kena himpit, apa sebagainya. Jangan marah. Kawal emosi, sebab kita orang Islam. Sama-sama kita tak boleh bertelagah, tak boleh bergaduh, tak boleh bermasam muka. Kita mula bertelagah, bergaduh, hilang kekuatan orang Islam. Maka jihad kita bulan Ramadan, yang saya nak sebut seterusnya adalah jangan bergaduh sesama kita. Senyum-senyumlah selalu. Bahkan bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk kita berbaik sesama kenalan kita, sama keluarga lah khususnya. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, kalau satu orang tu tetap nak bergaduh juga bulan Ramadan, apa mudarat akan berlaku? Ni sebagai contoh bulan Ramadan. Saya cerita bulan Ramadan dulu. Satu orang yang nak bergaduh juga bulan Ramadan, yang pertama, Allah akan angkat banyak nikmat kebaikan bulan Ramadan. Sebagai contoh, benda paling besar bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar paling besar. Ingat tak peristiwa yang Nabi keluar daripada rumah nak beritahu Lailatul Qadar bila tarikhnya? Tiba-tiba Nabi jumpa ada sahabat, 2 orang bergaduh, 2 orang lelaki bergaduh. Maka Nabi kata, pasal korang ni, aku tak boleh nak beritahu bila tarikh Lailatul Qadar. Allah angkat tarikh dia. Hadis riwayat daripada Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh dalam kitab Mishkat.
Nabi keluar rumah, Nabi nak beritahu tarikh Lailatul Qadar, tapi sebab ada dua orang bergaduh, maka tak boleh nak diberitahu bila tarikhnya. Itu zaman sahabat tu, zaman Nabi ada. Dah dia angkat Lailatul Qadar. Agak-agak zaman kita ni, kalau masih ada lagi yang bergaduh, bukan setakat dia tak dapat Lailatul Qadar tarikhnya, bahkan dia kalau dia bangun qiyamul lail sekalipun pada waktu malam, tapi sebabkan dia bergaduh punya pasal, Allah tak akan beri dia pahala Lailatul Qadar. Dan ini kita kena hati-hati bab ni. Bab gaduh memang sangat bahaya. Dia boleh merosakkan kita punya pahala yang kita telah kejar di bulan Ramadan. Yang kedua, mudarat. Sebabkan bergaduh ni apa dia? Rahmat tidak akan turun. Rahmat tidak akan turun. Bahkan bukan tak turun kepada orang yang putus silaturahim tu, bahkan semua tempat yang ada orang tu tinggal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufa, Nabi SAW bersabda, "Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin." Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kata Nabi SAW, rahmat tak akan turun kepada sesuatu tempat yang mana ada di kalangan mereka orang yang putus silaturahim. Jadi contohlah, na'udzubillah min zalik, minta lindung Allah. Sebab kena minta lindung Allah. Kadang-kadang rahmat tak turun, tempat tu jadi macam tak selesa, tension, stres je duduk sebab itu. Rupanya mesti ada orang putus satu rahim. Salah satu sebab dia. Jadi bukan dia punya seorang je dapat bahana, satu tempat tu akan dapat kesan. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena cuba berbaik juga dengan kenalan-kenalan kita siapa-siapa, khususnya adik-beradik kita, kawan kerabat kita. Dan mudarat yang ketiga, apa akan berlaku kalau orang tu teruskan juga putus satu rahim, bergaduh sama-sama dia, maka Allah tidak akan terima amal. Ini paling takut sekali. Dia beramal, tapi Allah tak terima amal dia. Dan Allah tak nak terima amal dia. Sebagaimana hadis dalam kitab Al-Adab Mufrad juga ada beritahu, Allah bersabda, Allah berfirman kepada Rahim, Ar-Rahim, yang ini makhluk Allah nama Ar-Rahim, silaturahim tadi. Allah kata pada Ar-Rahim tadi, mahu tak aku kalau aku sambung dengan orang yang sambung dengan engkau, dan aku putuskan hubungan dengan orang yang putuskan engkau. Maksudnya siapa yang jaga silaturahim, aku akan ada hubungan dengan dia. Dia buat baik, aku terima. Dia doa, aku dengar. Tapi kalau dia putus silaturahim, aku akan putus hubungan dia. Dia buat amal, aku takkan terima. Dia doa, aku takkan dengar. Jadi oleh itu para jemaah, takut Allah tak terima amal kita. Jadi Ramadan bulan terbaik untuk kita buat baik. Sedekahlah, bagilah makanan. Kita ada kenalan yang tak ngam dengan dia kan, jiran ke, kawan-kawan ke, ahli jemaah sendiri ke, dah lama tak bertegur siapa dengan dia. Datang sama-sama jemaah, nampak dia duduk ujung mana, kita duduk ujung tu, nampak dia. Kadang-kadang belanggar bahu selisih, tak kenal. Sebab apa? Tak baik. Maka bulan Ramadan ambil peluang, beri sedekah. Dan dengan sedekah beri makan ni juga salah satu boleh menyejukkan hati. Kaedah untuk berdamai juga beri makan. Ada seorang sahabat, dia mengadu pada Nabi SAW. Hadis riwayat pada Sayyidina Abu Hurairah. Pada satu hadis, Sayyidina Abu Hurairah cerita, ada orang lelaki tu datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya hati ni keras sangat. Tak tahulah hati saya ni qaswata qalb. Hati keras. Tak boleh terima nasihat, tak boleh terima pandangan orang, tak boleh macam-macam sebab tak kena, hati keras." Maka Nabi kata, Nabi ajar sahabat ni, kalau kamu nak hati kamu dilembutkan oleh Allah, in aradta ayyalina qalbuka, kamu nak hati kamu dilembutkan, fa'at'imil miskin, beri makan kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim. Dua perkara Nabi sebut dalam hadis ni. Yang pertama, beri makan kepada orang miskin. Yang kedua, sapu, usap kepala anak yatim. Sebab tu usap kepala anak yatim sunnah Tapi jangan genyeh kepala dia macam tu pula. Bantahnya mana anak yatim, semua nak pergi gosok kepala. Kalau ada 10 orang, 10 orang pergi gosok. Bukan. Maksudnya kita berbaik dengan anak yatim. Kita sayang anak yatim. Walaupun dia perangai nakal, tak apa. Dia anak yatim. Sebab Nabi sayang anak yatim. Ni kalau orang ada hati keras ni. Kalau kita pun ada kenalan-kenalan, kawan-kawan yang hati keras ni, beritahu kat dia, kau bagilah makan. Pergi bagi makan. Sedekah kat surah ni, buka puasa ni. Taja orang buka puasa. Kau dapat pahala orang buka puasa, kau hati akan dilembutkan. Yang kedua, pergi cari anak yatim. Jaga mereka, sayang mereka, belai kepala mereka. Usap lembut-lembut kepala mereka. Jadi mudah-mudahan hati tu jadi lembut. Sebab kebanyakan orang Islam hari ni nampak je beramal, nampak je semayang, nampak je pergi tarawih, tadarus, tapi hati keras. Hati keras. Buktinya keras apa dia? Ayat Quran yang dibaca sikit pun tak sentuh hatinya. Dalam Quran banyak cerita pasal buat baik dengan anak yatim kan.
Kita buat baik kepada orang lain, buat baik kepada mak bapak, buat baik kepada keluarga, dan macam-macam lagi ayat. Tapi tak ada sikit pun sentuh hati. Sebab apa? Hati itu dah keras. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, mudarat tiga-tiga saya sebut tadi, puncanya putus silaturahim, bergaduh sama orang Islam. Maka jihad kita di bulan Ramadan adalah berbaik sesama kita, berdamai, dan memang Islam menggalakkan kita berdamai. Contoh surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang beriman tu dia bersaudara. Kita ni semua orang Islam, ni semua saudara. Walaupun kita mungkin pertalian darah tak ada kena-mengena, mungkin keturunan lain-lain, ini Banjar, Jawa, Minang, Melayu, Cina ke apa ke, lain-lain, tak ada masalah pun. Kita orang Islam beriman, ikhwah, saudara. Tetapi Allah kata, orang beriman dia bukan semata-mata cakap dia saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikan sama dua orang. Kalau ada orang bergaduh sama-sama kita, kita jadi orang tengah, damaikan. Dalam kitab Al-Adab Mufrad, Imam Bukhari ada bawa hadis yang membenarkan yang Nabi beritahu boleh tipu orang yang sedang bergaduh. A dengan B bergaduh, kita jadi orang tengah, kita boleh menipu. Tipu tu tak dosa. Nabi kata tu bukan tipu yang dapat dosa. Dia pergi cakap dekat A, B ni minta maaf, dia mengaku salah, padahal B tak cakap pun. Dia pergi kat B pun cakap benda yang sama. Maka perbuatan itu dibenarkan oleh Islam, bahkan dapat pahala kalau mereka berdamai semula. Kalaulah ada orang bergaduh disuruh kita berdamai, kita sendiri bergaduh macam mana? Orang bergaduh, kita disuruh berdamai. Allah kata tadi yang Quran kan, fa aslihu baina akhwaikum. Kamu tengok ada dua orang tak ngam, tak baik, jadi orang tengah, pergi damaikan mereka. Kalau kita sendiri bergaduh, ini yang susah kan. Kita tak boleh terima, kata aku tak boleh terima dia, tak boleh. Tengoklah aku tuntut ke akhirat. Kan kata-kata begitu. Ini semua kata tak betul. Bahkan ada kata aku akan ingat apa yang dia buat pada aku. Semua ni kata-kata yang tak betul. Bahkan ada orang tak nak memaafkan sesudah orang tu datang minta maaf. Orang tu dah mula minta maaf, ya saya memang mengaku salah, aku takkan maafkan kau. Ini perkataan tak betul. Ini bukan perkataan orang beriman. Orang beriman bila ada orang datang minta maaf, dia berlapang dada maafkan. Maafkan. Memanglah kita tak akan lupa kesalahan dia, tapi maaf tu kena beri. Cuma kalau kita masih teringat kesalahan dia, itu normal. Sebab Nabi SAW pun teringat apa yang dibuat oleh Wahsy kepada bapa saudara Nabi, Hamzah bin Abi Talib. Sebab tu Nabi beritahu pada Wahsy, wahai Wahsy, kau jangan duduk depan aku. Kan Nabi kata kat dia kan, kau duduklah belakang-belakang, dalam kuliah-kuliah ni duduk belakang tiang ke apa ke. Duduk kat luar ke, dengarlah ceramah sudahlah, jangan masuk dalam. Nabi dengan Wahsy. Tapi Nabi terima dia, Nabi letak dia dengan sahabat, Nabi tak halau dia. Sebab Nabi nak maafkan. Sama juga kita orang tu dah tak maafkan kita, maka kita maafkan dia dan layan dia macam orang biasa. Cuma kalau kita teringat dia punya salah, itu normal. Kadang-kadang sampai kesudah kita ingat lagi dia punya salah. Nak buat macam mana? Sebab kita manusia. Nabi pun boleh teringat, kita lagi lah akan teringat. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, antara lagi jihad yang perlu kita buat di bulan Ramadan adalah jihad berbakti kepada mak bapak. Yang ni pun sebenarnya anak-anak kena dengar hadis ni. Ada sebuah hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ada satu orang lelaki datang jumpa Nabi, dia minta izin nak pergi berjihad. Maka Nabi tanya dia, mak bapak kamu masih hidup tak? Maka jawab lelaki tu, ya mak bapak saya masih hidup. Maka Nabi kata kat dia, fafihima fajahid. Kamu pergi balik berjihadlah untuk mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihim, hadis sahih. Jadi daripada hadis tu kita boleh faham, jihad ni sebenarnya bukanlah semata-mata pergi perang macam saya kata tadi, bukan. Asalnya menegakkan agama Allah, maka semua dipanggil jihad. Masuk juga kita datang sembahyang berjemaah ni pun dipanggil jihad. Puasa sebab kita nak tegak agama Allah pun dipanggil jihad. Tapi dalam puasa pun ada benda jihad lagi yang kita kena buat. Sebagai contoh tadi beritahu, jangan bergaduh, tahan marah. Yang kedua seterusnya saya nak cerita adalah jihad kita berbakti kepada mak bapak bagi mereka yang masih memiliki mak bapak. Takutlah kita yang masih memiliki mak bapak tapi dia tak buat apa-apa pun pada mak bapak dia. Hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, riwayat Imam Hakim. Dalam hadis tu Nabi naik 3 tangga. Biasa dengar kan? Nabi naik tangga 1, Nabi kata amin. Naik tangga 2 kata amin. Naik tangga 3 amin. Maka Nabi turun, Nabi sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kami dengar benda yang kami tak pernah dengar hari ni? Pelik sangat ni, tiba-tiba naik tangga kata amin. Memang kena kata amin ke? Maka Nabi beritahu ada malaikat Jibril datang.
Yang pertama kata malaikat, ba'uda man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Celaka mereka yang bertemu Ramadan tapi tak diampunkan dosanya. Ini saya nak cerita ni. Biar kita beramal sampai akhir Ramadan, sebab keampunan dosa tu di hujung Ramadan, bukan di awal. Bukan pengampunan dosa di hujung. Kalau kita hanya awal je beribadat, hujung Ramadan tak ada, maka kita tak akan dapat keampunan Allah. Celakalah. Maka kata Nabi, amin. Yang kedua, ba'uda man zukirta indahu falam yusalli alaik. Celaka mereka yang namamu disebut tapi dia tak berselawat kepada Nabi. Bulan Ramadan kita paling banyak selawat, sebab tarawih kita diiringi dengan selawat. Dan sini pun ada selawat kan. Kebanyakan masjid-masjid dalam Selangor semua ada selawat. Jadi bila selawatlah dengan betul, barulah kita akan dikira berselawat kepada Nabi. Sebagai contoh disebut Allahumma salli ala Muhammad, maka sebutlah dengan betul sallallahu wasallam alaihi. Bukan dengan hujung-hujung jangan. Dia jadi main-main selawat. Satu lagi pembetulan, mungkin sini dah sebut dengan betul kan, mana tahu. Biasa kita dengar Al-Badrul Munir Muhammad, kan ada orang sebut. Perkataan tu sepatutnya kena sambung. Al-Badrul Munir Muhammadun sallu alaihi. Kemudian baru makmum jawab sallallahu wasallam alaihi. Kalau dia berhenti pada Al-Badrul Munir Muhammad, tiba-tiba makmum yang jawab sallu alaihi, salah dan sangat-sangat salah. Terjemah sallu alaihi apa dia? Hendaklah kamu berselawat kepada Nabi. Tadi bila sebut Al-Badrul Munir Muhammad, kemudian tiba-tiba bila kata sallu alaihi, hendaklah kamu berselawat. Soalan saya, siapa yang selawat? Bila makmum yang sebut ni, bukan bila sebut sallu alaihi tu. Jadi soalannya, siapa yang kena selawat lepas tu? Imam. Itu yang salah tu. Maka sebab tu kalau nak sebut Al-Badrul Munir Muhammadun sallu alaihi, barulah makmum jawab sallallahu wasallam alaihi. Ni benda kebetulkan ni. Kalau di sini buatlah. Saya tak pasti ada sebut tak. Kalau tak ada, selamat. Kalau tak sebut Al-Badrul Munir, dia selamat. Cuma yang kedua, bila dengar nama Nabi disebut, selawat. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Lagi panjang lagi baguslah. Yang ketiga, kata Nabi, kata malaikat Jibril, ba'uda man adraka abawahul kibar indahu falam yudkhilahul jannah. Celakalah mereka yang ada mak bapak, sama ada dua-dua masih hidup atau salah seorang yang sudah tua di sisinya, tapi tak menyebabkan dia masuk ke syurga Allah. Yang ni paling takut, kita sama-sama kena takut. Bagi mereka ada mak bapak, dia ada mak bapak tapi dia buat tak tahu dengan mak bapak dia. Dia tak khidmat, tak jaga hati, tak jaga perasaan, tak ada bagi apa-apa pada mak bapak dia. Maka dia hidup ada mak bapak, tapi dengan dia ada mak bapak tu lagi senang dia masuk neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Balik pada hadis tadi, Nabi kata, kamu ada mak bapak, sahabat kata tadi, kau pergi balik jihad dulu kepada mak bapak kamu. Maka apa jihad pada mak bapak? Itu dah saya kata tadi, khidmat, jaga hati dia, buat kebaikan yang mampu dibuat. Dan jihad untuk mak bapak ni bukan mana perang. Kan saya beritahu tadi, perang, takkan nak pergi perang dengan mak bapak, angkat pedang lawan mak bapak, bukan. Tak betul. Tetapi jihad kepada mak bapak adalah layan kesusahan yang diterima ketika berkhidmat kepada mak bapak. Kebanyakan anak-anak hari ini tak menghargai mak bapak mereka. Tanda mereka tak menghargai mak bapak mereka adalah mereka buat tak tahu je mak bapak mereka di bulan Ramadan ni. Kadang-kadang ada kan mak ayah terkilan, anak-anak tak balik pun. Takkanlah sehari pun tak boleh balik. Takkanlah tak boleh ziarah. Sebab penting anak-anak buat baik dengan mak bapak. Jangan sibuk dengan keduniaan sampai lupa mak bapak, takut dia punya amal lagi senang masuk neraka tadi. Bukan masuk syurga, masuk neraka. Jadi jihad mak bapak teruskan. Tapi kalau orang tanya, Ustaz, habis saya tak ada mak bapak, macam mana ni? Mak bapak saya dah meninggal lah, habis apa dia saya nak buat? Takkan saya nak pergi kat kubur dia, pergi basuh batu nisan dia, khidmat pada mak bapak ke tu? Maka jawapannya, ada segi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Ubaid, yang ada satu orang tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada tak lagi kebaikan yang saya boleh buat baik pada mak bapak saya sesudah mereka dah meninggal dunia? Dan ada sebagian tuan-tuan haji depan saya mungkin ada mak bapak dah meninggal. Maka soalan ni sesuai untuk kita yang dah mak bapak meninggal. Sahabat ni tanya, ada tak apa lagi yang boleh saya buat? Mak bapak dah tak ada ni, apa kebaikan yang saya boleh buat? Kita kena ingat, buat baik mak bapak ni bukan masih hidup, mati pun kita kena buat baik. Maka Nabi SAW bersabda, ada 4 perkara yang perlu dibuat. Khisalun arba'un, 4 perkara perlu dibuat. Saya terus terjemahnya hadisnya. Yang pertama, anak tadi mestilah berdoa dan beristighfar untuk mak bapak. Doa ini mesti dibuat 5 kali sehari. Ini bertepatan dengan surah Luqman. Dalam surah Luqman,
Luqman beritahu kepada anak dia suruh beriman dengan Allah. Kemudian di tengah-tengah tu ada ayat anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukur kepada aku, yakni kepada Allah, dan bersyukur kepada mak bapak. Bersyukur kepada aku, yakni kepada Allah, ialah dengan semayang 5 waktu sehari, jangan tinggal. Kalau bersyukur kepada mak bapak, apa dia? Berdoa sesudah solat 5 waktu. Yang ini tentutan seorang anak wajib buat setiap hari. 5 kali kena buat setiap hari doa untuk mak bapak yang dah meninggal dunia ni. Doa dan istighfar, mohon ampun. Yang kedua kata Nabi, laksanakan dia punya janjinya masih hidup dulu. Mungkin dia ada wasiat, mungkin dia ada permintaan, mungkin dia ada keinginan yang tak tertunai, maka laksanakan ketika dia sudah meninggal. Contoh dia nak wakaf tapi tak sempat nak wakaf, maka laksanakan sudah dia meninggal. Tapi bab wakaf ni ada huraian dia, yang ni saya tak sempat nak kongsi, yang tu kena bincang dalam ilmu faraid. Nanti ada ustaz-ustaz yang cerita pasal faraid kat sini, yang tu boleh tanya kat dia. Bukan boleh terus laksanakan semua wasiat. Ada wasiat-wasiat tak boleh proses, yang diwasiatkan oleh mak bapak. Sebagai contoh, ada wasiat mak bapak kata, contohlah bapak dia kata, harta aku ni, contoh dia ada 5 anak kan, 5 anak, salah seorang anak tu mak bapak tak nak bagi harta kat dia. Dia kata bagi 4 orang ni. Dia beritahu kat contoh yang dia cakap tu pada anak yang sulung alung, kau jangan bagi dekat angah, kau bagi kat adik-adik yang lain. Wasiat. Maka lepas bapak tu mati, adakah perlu pakai wasiat tu? Tu kena tahu faraid, tak boleh pakai wasiat dia. Kena ikut faraid macam biasa. Sebab anak tu ada hak, walaupun dia anak derhaka. Dia ada sebab tertentu saja yang menghalang si anak tadi tak dapat harta faraid. Ada sebab dia. Yang tu cerita dalam ilmu faraid. Cuma ceritanya tadi, kalau dia ada minta apa-apa, macam contoh tadi dia nak pergi haji, tak sempat pergi haji, buat haji badal. Dia nak buat korban, tak sempat buat korban, buat korban. Tapi buat korban ni jangan letak nama dia. Orang mati tak boleh letak nama. Yang ni pun kena betulkan ni. Ramai orang salah faham lagi. Dia ingat korban untuk si mati boleh. Tak boleh. Korban hanya untuk orang hidup, tapi pahala untuk si mati boleh. Kita letak nama kita, niat pahala untuk si mati, yang tu boleh. Yang ni perlu kita buat untuk mak bapak kita. Yang ketiga kata Nabi SAW, muliakan kawan baik mak ayah. Semua mak ayah kita ada kawan baik, maka pergi cari mereka, ziarah mereka, jaga mereka sebagaimana kita jaga mak bapak kita. Maka itu pun sama macam kita berbakti kepada mak bapak kita. Yang keempat kata Nabi SAW, sambung silaturahim dengan orang yang ada kena mengena dengan mak bapak. Kalau bapak kita ada keluarga sebelah dia, adik-beradik dia, kawan kerabat dia, kita pergi ziarah. Ni raya ni paling senang, pergi ziarah. Tujuan dia apa? Ni semua keluarga ada kena mengena dengan mak ayah ni. Maka ini juga dikira berbakti pada mak ayah yang sudah meninggal dunia. Amalkan para jemaah. Kita dah tak ada mak bapak, masih lagi ada peluang untuk beramal, berbakti pada mak ayah yang sudah meninggal dunia. Jadi oleh itu, inilah jihad yang kita perlu laksanakan di bulan Ramadan. Jangan kita ingat tak ada ke apa-apa jihad. Ada. Kita masih lagi berjihad. Dan yang paling berat sekali kita nak jihad apa dia? Jihad lawan nafsu lah. Nafsu paling susah sekali nak lawan. Dia hari-hari duduk dengan kita. Tapi siapa yang boleh kawal nafsunya di bulan Ramadan, maka kesudahannya adalah syurga. Sebagaimana ayat Quran surah An-Nazi'at, Allah berfirman, wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang tu tahan nafsunya daripada ikut. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka syurga adalah kesudahannya. Siapa yang lawan nafsu, syurga adalah tempat balik kita. Maka tahanlah nafsu bulan Ramadan ini. Banyak keinginan kita nak tu, nak ni, nak. Maka bertahanlah kita. Dan kita tahan nafsu ni tak lama pun. Sampai bila? Sampai mati je. Mati habis lah. Betul tak? Nak susah-susah sampai mana ni? Sampai bila ni? Sampai mati lah. Habis lah mati. Memang hidup kat dunia ni kena susah. Sebab syurga nak masuk tu susah. Maka nak masuk syurga tu kena susah dulu kat dunia, baru kita boleh masuk. Dan nak masuk neraka senang. Tak susah nak masuk neraka. Buat dosa, buat maksiat, ikut suka apa kita nak buat, masuk neraka. Tapi nak masuk syurga susah. Maka susahlah kat dunia dulu. Tahan nafsu kita sekejap. Memang kadang-kadang penat tarawih. Sini buat tarawih 23 kan? 8. Okey lah tu 8, tapi lama kan? Panjang sikit kot baca. Okey lah 8 pun kalau baca panjang okey. Jangan 8 baca pendek juga dah. 8 baca pendek lagi tak boleh lah. Biarlah panjang sikit. Tak apalah, tak masalah 8 ke 23 tu tak ada masalah. Yang penting kadang-kadang kita ada datang malas beramal tu. Lawan malas tu. Sebab malas ni sifat siapa? Sifat orang munafik. Dalam Quran kan ada dalam surah An-Nisa. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik ni bila bangun nak sembahyang dia malas. Sebab tu dalam tarawih jangan malas-malas. Kan kita lepas imam dah bangun, ada duduk lagi kan.
Jangan buat macam tu, jangan. Pesanan saya ni jihad bulan Ramadan. Segera bangun. Tapi kalau sakit lutut, sakit pinggang tu cerita lain lah. Dia goyah nak bangun tu, dia kena perlu balancing lagi, elemen nak lari ke, itu cerita lain. Dia uzur. Ini cerita orang sihat tak ada masalah, tapi saja bangun lambat. Orang munafik bila bangun sembahyang dia bangun lambat-lambat. Jadi jihad kita akhir Ramadan ni apa dia? Bangun segera, imam dah bangun. Termasuk juga sembahyang fardu bila iqamat sudah dilaungkan. Last sekali, qad qamatis solah, dah kena bangun segera penuhkan saf. Ini ada orang yang dah imam sebut lurus dan rapatkan saf, dia masih lagi duduk santai. Ini perangai yang tak betul. Jadi ubah jihad kita lawan nafsu. Mudah-mudahan kita tekan nafsu kita nak santai-santai tu, susah payah bulan Ramadan, Allah kita beri kita ganjaran pahala yang banyak. Jadi saya cukuplah sampai situ. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita dapat amal. Mudah-mudahan mana tahu ini Ramadan terakhir kita buat sungguh-sungguh sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima amal kita. Ni juga dikira pahala jihad, dan pahala jihad sangat besar di sisi Allah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la takhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وأئنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان في رمضان. اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم وفقنا لما تحب وترضى في ليلة القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.